Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Haji Yahya selaku penaung IQ, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Oleh kerana ni siri kuliah kita yang kedua. Yang lepas tu saya tak pakai teks. Tapi saya akan tengok macam mana kelancaran kuliah ni. InsyaAllah pada ni saya akan hantar teks ni awal lah supaya dapat kongsi. Maksudnya kita mungkin boleh putus state bagi. Kerana kalau buat suruh bawa kitab, separuh je bawa, yang lain hafal nari. Separuh yang bawa. Datin termasuk yang separuh tu. Pada kuliah yang lepas kita bahaskan tentang keikhlasan, bagaimana pentingnya dan bagaimana bahayanya niat yang tidak ikhlas. InsyaAllah pada kali ini kita akan bahaskan tentang kelebihan ilmu dan bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat fadilat yang besar, iaitulah fadilat menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, ayat yang selalu kita baca, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama antara orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang menjadikan seluruh asas kepada ajarannya dibina di atas fakta. Sebab itu ia bermula dengan wahyu yang pertama. Apabila turun pun dia turun dengan Iqra. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis satu buku. Dia himpunkan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi itu mengajar dan suruh orang belajar. Dia namakan bukunya dengan Ar-Rasulul Muallim, Rasul yang mengajar. Nabi ini dia mengajar. Sebab itu kita lihat daripada awal kedatangan agama sentiasa challenge penentangnya supaya berhujah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, datangkanlah hujah-hujah kamu, bukti-bukti kamu jika kamu orang yang benar. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak perlu mencabar hambanya kerana Tuhan itu maha berkuasa. Tetapi supaya akal manusia akur di atas apa yang dinyatakan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelum daripada itu, maka agama meminta supaya manusia mendatangkan hujah bagi membuktikan mereka di pihak yang benar jika sekiranya mereka enggan menerima ajaran agama. Sebab itu semua agama yang berdasarkan kepada khurafat,
tahayul, sangka. Sebab tu cerita, mimpi, ini bukan agama. Sebab tu dalam agama mimpi tidak menjadi hujah. Ilham tidak menjadi hujah. Ilham boleh kalau sekiranya satu orang tu dapat ilham, dia nak buat lagu 3-4 rangkap, dia buatlah. Tapi dia kata saya baru dapat ilham, yang mana ilham tu tak sama dengan teks wahyu. Ilhamnya ditolak, sekalipun serbannya besar, jubahnya labuh, tidak dianggap sebagai hujah di dalam agama. Dia bagi tahu dia mimpi, saya mimpi malam tadi Nabi datang dan bagi tahu sekian-sekian. Mimpi tidak menjadi hujah. Kerana dia yang mimpi, bukan orang lain yang mimpi. Dan mimpinya, dia bukan Nabi, sehingga mimpinya menjadi wahyu. Dan kita pun tak tahu benar ataupun bohong apa yang dia mimpi. Dan kita pun tidak tahu, mungkin syaitan bermain dengannya dalam mimpinya. Maka dengan itu, agama datang dengan di atas dasar hujah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia-manusia yang mengumpulkan hujah ini, sama ada di kalangan ahlul Quran ataupun ahlul hadis, ataupun yang menghimpun keduanya, sebagai manusia-manusia yang diangkat kedudukannya di dalam kehidupan. Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darajat. Bukan saja Allah jadikan manusia diangkat dengan ilmunya kerana mengetahui hal agama, dia diangkat juga kerana mengetahui hal dunia juga. Manusia yang mempunyai pengetahuan. Sebab itu apabila Islam datang, Islam memberikan kedudukan yang agak istimewa kepada ahlul kitab, orang-orang yang mengetahui Taurat dan Injil. Sekalipun ahlul kitab itulah, mereka ini tidak, sebahagian mereka tidak beriman, ramai yang tidak beriman. Dan Allah marah kepada ahlul kitab. Tetapi Quran menyatakan, wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita-wanita yang baik di kalangan ahlul kitab. Mereka tak beriman. Kalau mereka beriman, jadi Muslim lah. Tapi oleh kerana status ilmu, diangkat oleh agama. Diangkat oleh agama. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, daripada Muawiyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Sesiapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah yufaqihu fid din, Allah faqihkan di dalam agama. Faqih bermaksud bukan saja dia tahu satu perkara, tetapi dia memahami perkara itu daripada sudut yang berbagai-bagai. Sebab tu yang ni selalu saya cuba contoh yang simple lah. Baru ni ada siapa pun cakap benda yang sama, iaitu faqih ni. Sebab tu Nabi tegur para sahabat yang baca Quran, baca surah panjang tanpa mengambil kira latar orang yang ada di belakangnya, bila jadi imam. Bukan masalah dia tak pandai baca Quran, pandai. Bukan masalah dia tak ada ilmu dia, tapi dia tak dapat mengimbangi orang-orang yang duduk di belakangnya. So, Nabi kata, afatanu anta ya Mu'az, adakah kau nak bagi orang lari wahai Mu'az? Kan? Jadi Nabi tegur imam yang baca panjang, kerana Quran ada, pengetahuan ada, tapi dia tak faqih. Samalah kita bila duduk pergi, orang suruh orang kalut-kalut tempat-tempat awam, orang ikut kita baca dengan ringkas kerana kita faqih. Demikian juga fatwa kita bagi berdasarkan dengan kadar. Sebab tu Nabi bagi fatwa dengan kadar. Kalau orang tu dia satu orang yang alim, mungkin tajuknya lebih besar dan skop yang dibincangkan itu lebih mendetail. Mungkin kalau sekiranya satu orang biasa, jawapan Nabi biasa saja. Sebab itu soalan yang sama dijawab oleh Nabi dalam berbagai-bagai jawapan. Yang paling nyata yang selalu saya sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apabila orang tua tanya Nabi, uqabbilu wa ana shaim, adakah boleh aku cium sedangkan aku berpuasa? Nabi kata, na'am, ya.
Kemudian datang seorang pemuda kata, uqabbilu wa ana saim, adakah aku boleh cium sedangkan aku berpuasa? Nabi kata, la, tak boleh. Sahabat nazara ba'duna ba'da, sahabat tengok antara satu sama lain. Nabi tahu. Nabi kata, inna syaikha yamliku nafsah. Dalam sebagian riwayat, inna syaikha yamliku irabah. Sesungguhnya syekh itu menguasai dirinya. Maksudnya kalau kau bagi tahu kat orang muda pun sama dengan jawapan syekh, dia lepas cium dia buat benda lain pula. So, tak boleh. Soalan sama, tapi jawapan biasa, kerana faqih. Kerana kefaqihan. Agama atas dasar fakta dan hujah. Dan ini penting apabila kita menyatakan kita pergi belajar agama. Sebahagian orang kata apa pergi belajar agama? Belajar agama tu pergi dengar ceramah agama. No. Kadang-kadang kita hadir satu ceramah agama. Tak kira mungkin ceramah saya pun termasuk juga. Kita pun tak tahu apalah bahagian ilmu yang dia ajak. Yang kita tahu dia buat lawak daripada awal sampai habis. Dia menyanyi, kita sedap suara. Betul lah. Kan? Tapi apa bahagian daripada ilmu pengetahuan? Dan sebahagian orang dia rasa dia telah, sekarang ni saya ni duk tumpu belajar agama. Then kita tanya dia benda yang basic. Tentang solat, cara Nabi, tentang, dia tak tahu. Tapi dia selalu pergi. Kerana dia pergi mendengar entertainment. Satu persembahan. Dan semua orang pun nak cari penceramah yang pandai buat lawak. Bukan kata saya kata salah. Tetapi ini faqih, ilm maksudnya lain. Ilmu maksudnya lain. Ilmu ada pengetahuan. Sebab itu apabila manusia tidak teraskan ilmu itu, akhirnya orang pergi kepada ustaz, bukan orang ambil ilmu dia, orang nak cari apa berkat ayat dia ke. Dan ustaz pun boleh buat bisnes yang banyak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, apabila Yahudi tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia apa ahlul kitab? Ahlul kitab ni dia apa ada kitab. Maksudnya dia orang tahu tentang Taurat dan Injil. Even though sebahagian yang mereka tahu tu dah diubah. Tapi asas pengetahuan tu ada. Bila Nabi Muhammad datang, mereka kata pada Nabi, Muhammad, kau nak suruh kami buat apa? Kau nak suruh kami sembah kau ke? Tengok dia punya mentaliti ya. Dan kita tahu dalam sejarah hulunya agama-agama ni ada memang sembah. Pasal bila mereka sayang kat Nabi Isa alaihi salam, mereka sembah dia, mereka angkat dia. Mereka sayang kepada Uzair, mereka sembah Uzair. Ada kau nak suruh kami sembah kau ke? Quran turun. Sebelum saya nak baca tu, saya ingat apa mungkin ada bagi ruang sikit. Macam mana nak? Boleh yang muda-muda mungkin boleh duduk atas apa? Atas tangga sikit boleh tak? Kita bagi Ustaz Pacip. Pasal yang luar. Kita Kalau yang muda boleh duduk atas sini sikit. Sementara saya nak buat dewan baru. Dia boleh turun. Kita bagi kepada ni sikit. Tak apa, dulu dia duduk atas padang pasir ah. Tak cukup kita main duduk atas stage. Tak apa. Okey. Kita sambung tentang ahlul kitab dia. Apabila ahlul kitab, dia terheran. Bukan dia heran. Ahlul kitab ni banyak akal. Orang pandai memang banyak akal kadang-kadang. Jadi dia tanya Nabi SAW, kau nak suruh kami sembah kau ke? Al-Quran datang dan bincangkan masalah ni. Allah kata, wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah
Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata. Tidak boleh, tidak sepatutnya bagi manusia yang diberikan oleh Allah kitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia menyatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah penyembah aku selain daripada Allah. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi dia menyatakan hendaklah kamu jadi rabbaniyin. Rabbaniyin, kata Ibnu Abbas, ulama yang halim, yang santun, yang mengajar manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ini disiplin dalam ilmu. Kita bila nak start ajak manusia, jangan ajak hak besar. Kawan tu kata, Assalamualaikum, Ustaz, saya ni nak kembali pada agama lah. Ingat nak solat balik. Kalau macam tu saya nak ajak hari ni, macam mana nak menunaikan solat tahajud. Dia subuh pun tak berapa betul lagi. Kan? So, ini tadarruj di dalam pengajaran. Sebab tu Ibnu Abbas menyebut dan selainnya, iaitu dia mengajar ilmu secara ilmu yang kecil sebelum dia mengajar ilmu yang besar. Sama juga orang yang suka sunnah ni. Baru nak suka sunnah, sat-sat pergi mengajar bab tahzir lah. Tahzir orang. Kolona salah pula sangat. Tak. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab, kerana kamu itu mempelajari kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan kerana kamu sentiasa belajar. Maka belajar, mengajar dan belajar membawa manusia kepada mengetahui hakikat. So, Rasul tak pernah kata, sembah aku. Demikian orang-orang yang saleh, yang mengetahui hakikat dirinya. Dia tak akan buat satu benda sehingga orang tertipu. Ambillah bekas minum saya, ambillah pegang kasut saya. Dia tak akan buat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, satu hari dia bawa barang, ngangkut barang. Jadi orang apa? Zaman dulu macam saya kata, orang bukan kenal Imam Ahmad, dia Facebook tak ada. TV tak masuk kan. Ada lah orang kenal. Orang kesian tengok imam dia bawa. Kata Imam Ahmad, dia pergi, janganlah imam kata kami angkatlah barang. Dia kata, nahnu qaumun masakin. Kita ni kesian. Laula sitrullah laftadahnak. Jika tidak kerana kurniaan Allah, nescaya tersingkap semua aib kita. Kamu ni dok rasa aku baik ni sebab Allah tutup ya. Semualah sama manusia. Syekh ke, mufti ke, sama. Ini semua tutupan Allah saja. Kalau Allah buka, tak ada siapa pun boleh main ceramah ni. Semua manusia penuh dengan keaibannya. Rahmat Tuhan, maka Tuhan suruh kita bersederhana. Dalam hal ni, dia larang kita takabur, teriak, mengangkat diri kita sendiri. Dia suruh kita tawaduk, dia suruh kita kembali segala kebesaran itu kepadanya. Maka dengan itu agama, kerana tujuan pengajaran agama bukan nak supaya mengagungkan mana-mana individu. Hatta Nabi tidak diangkat menjadi makam Tuhan. Wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Dia bukan dapat ilmu kerana dia nak promote dia. Sehingga melainkanlah pada akhir zaman. Pada satu zaman yang kata Nabi, an-nas yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Baca Quran dan minta kepada orang ramai. Maka orang membacalah, semua orang eloklah jadi ustaz, nanti terkenal, selebriti, orang cium tangan, macam-macam lagi orang bagi. Walaupun taklah salah, para anbiya juga menerima hadiah dan orang-orang saleh juga menerima hadiah. Tetapi itu bukan tujuan mereka. Buat sesuatu benda supaya orang jadi hebat dia. Tetapi ilmu, tujuan mereka ialah mengajar ilmu pengetahuan. Wa an Abi Darda radhiyallahu an, daripada Abi Darda radhiyallahu an. Abu Darda ni kita selalu dengar nama dia.
Abu Darda ni disebut Hakimul Ummah. Orang ahli filosofer kepada umat Islam ni. Dia masuk Islam lewat dah. Dia masuk Islam hari peperangan Badar. Uwaimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji, Abu Darda. Dia ni nama dia, gelaran dia Abu Darda. Dia sempat dalam peperangan Uhud. Bijak. Dia terkenal dengan zuhud. Dia dua kawan dia, Abdullah bin Rawahah dan Abu Darda. Abdullah bin Rawahah masuk Islam dulu. Tahu Abdullah bin Rawahah? Sebahagian nama sahabat ni kita tak popular kan, sebab mungkin kita, yalah, walaupun kita tahu semua Facebook macam-macam orang, nama pelik-pelik dan kita tahu. Dan Abdullah bin Rawahah masuk Islam dulu, Abu Darda lewat sikit. Abu Darda terkenal, biasanya orang sebut Abu Darda, orang akan ingat kes dia dengan Salman Al-Farisi. Pasal Nabi telah saudarakan dia dengan Salman Al-Farisi. Jadi bila Salman pergi melawat dia, dia tengok isteri Abu Darda ni mutabazzilah, nampak selekeh. Dia kata, inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda ni saudara kau ni tak ada hajat lah dalam dunia ni. Ini pun dia satu fenomena orang yang masa awal dia semangat Islam. Masa awal dia datang tu, kadang-kadang dia tak stabil. Dia bagi semua, lah kali. Dia fikir, aku nak kena hidup. Dia patah balik. Itu yang pada hari awal, bukanlah semua kan, artis di negara Kongo, dia pakai tudung semua, dekat nak jadi wali ni. Tak apa lama kita tengok dia patah balik. Kan, sebab ini orang tak imbang dia. Dan dia mungkin mari daripada pintu yang silap. Kawan yang ajar dia yang awal tu silap. Macam tadi, start masuk, ajak zikir 70,000 kali, semayang tahajud. Dia subuh pun tak betul lagi, Fatihah baca pun tak lepas lagi. Ini masalah dia. Abu Darda, bila dia masuk Islam, tapi dia ada semangat yang sama. Jadi bila Salman pergi tengok, dia yang kita tahu dalam hadis, dia puasa, dia malam tak mau tidur kerana nak salat, dan Salman telah tegur dia. Salman beritahu, inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'ti lidhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi diri kamu ada hak, bagi Tuhan kamu ada hak, bagi diri kamu ada hak, bagi kaum keluarga kamu ada hak yang mesti ditunaikan, bagi pada setiap orang haknya. Ini sebahagian orang bila dia masuk Islam, dia semangat, family ku tak apalah, Allah jaga. Tapi kemudian dia akan menyesal. Kemudian Salman bawa kes tu kepada Nabi SAW. Nabi akui apa yang disebut oleh Salman kepada Abu Darda. Semua orang kena, sebab tu agama dia dipanggil tawazun, dia balance. Kerana manusia ni apabila dia semangat, dia suka tak balance. Masa hari dia semangat agama, seolah-olah dia kira nak hidup dunia lagi 2 saat. Agama tak mau dia tenggelam. Agama mau dia realistik. Dia kena tahu bahawasanya kehidupan ada, akhirat memang utama, tapi manusia telah ada tanggungjawab. Tanggungjawab ini juga sebahagian daripada agama. Dan dengan itu maka Abu Darda terkenal dalam hal ni, dan kita tahu dia meninggal pada tahun 32 Hijrah, Abu Darda, dan merupakan satu orang, dia pernah jadi qadi di Damsyik, di Syam, dan dianggap alim. Dan Abu Darda ni pada akhir, bila Nabi tak ada, sahabat masih hidup, sahabat jadi star lah. Jadi semua Abu Darda ni antara yang hebat, kerana dia sehingga disebut sebagai 2 orang bijaksana. Kata Ibnu Umar, 2 orang bijaksana umat ni, Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda. Dan Abu Darda ni antara yang hafal Quran keseluruhannya. Selain daripada Mu'adz, selain daripada Zaid bin Sabit, Abu Darda ni yang hafal Quran, yang alim. 2 aqilain, 2 orang berakal umat. Kata Abu Darda, ni cerita pasal Abu Darda sikit lah, besok cerita sikit-sikit, besok bila datang kita dengar lagi nama Abu Darda, kita tambah maklumat kan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman,
Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya baca banyak tu dulu. Sesiapa yang salaka sabilan, jalan pada satu jalan, hari ini kita pernah dengar, yabtaghi bihi ilman, yang mana dia cari dengan tujuan jalan itu ilmu. Dia tak bagi tahu lah ilmu apa. Tapi of course lah, portion yang besar pada ilmu yang menyebabkan manusia ini dekat dengan Tuhan lah. Man salaka sabilan, jalan pada satu jalan. Jalan pada satu jalan ni, boleh jadi maksud kita jalan kaki. Boleh jadi maksud kita menelurusi. Sebab itu orang ahli ibadah itu disebut dalam sebahagian istilah, termasuk utamanya ahli-ahli sufi, ialah mungkin mereka menggunakan istilah salik. Salik, dan Al-Imam Ibn Qayyim juga menggunakan perkataan salik, sebab itu ada kitab dia Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan golongan salik. Salik ni man salaka, orang yang jalan pada satu jalan. Bukan maksud dia mesti jalan kaki, tapi dia jalan, perjalanan dia menuju pada Tuhan. Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman, siapa yang jalan pada satu jalan mencari dengannya ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuk dia jalan untuk ke syurga. Ini dulu. Maksudnya, mudah-mudahanlah tuan-tuan ahli menuntut ilmu dan kita semua menuntut ilmu, dengan berjalan pada jalan ilmu ni, Allah mudahkan untuk ke syurga. Kerana apa? Ya betari bihi ilman. Kerana nak cari ilmu. Dan ini kita nak kena remind diri kita. Kita pergi main mengaji ni pasal apa? Kerana nak cari ilmu ke? Kerana syuk-syuk? Ataupun kerana, kan, macam-macam orang pergi perhimpunan ni macam-macam. Tapi kalau kita pergi ya betari bihi ilman, kita memang nak cari ilmu. Ilmu maksud sesuatu fakta yang menjadi hujah, yang mana kita boleh bawa hujah ni balik kepada Allah Ta'ala. Pasal apa kau buat macam ni? Kerana aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal ini. Ilmu lah. Sebab tu ilmu ada nikmat ilmu. Pengetahuan ada nikmat dia. Orang yang tahu dengan, sekarang orang kata-kata budak-budak sekarang belajar universiti nak kerja apa? Pasal kita fikir, walaupun patut manusia kena ada kerja lah. Tapi kerana kita fikir ilmu untuk kerja. Maka untuk ilmu untuk kerja, dalam negara kita, banyak ilmu-ilmu kemanusiaan telah dibuang oleh universiti. Sejarah, pendidikan dibuang. Akhirnya manusia hanya tahu tentang industri. Benda apa yang ada pasaran untuk dia kerja. So dia hanya tahu tentang, kalau dia engineer, bahagian engineering, dia hanya tahu alatan-alatan fizik dia saja. Dia tak ada spiritual element. Kemudian bila dia tak boleh kerja yang tu, dia pening. Jadi macam negara-negara maju, sebahagiannya hebat, tak ada, dia bunuh diri lah. Sebab kita buang, kita ilmu untuk kerja. Walaupun kerja penting, tetapi ilmu bukan untuk kerja. Ilmu membentuk manusia. Macam tuan-tuan yang dengar, apalah cerita banyak tentang hadis apa semua, kami bukan nak mengajak. Tak, ilmu membentuk manusia. Tuan-tuan, kita tak sedar, kita jadi penuntut ilmu, kita belajar, dia akan membentuk pemikiran kita, sikap kita, dan cara fikir kita. Tanpa kita sedar, kita sudah berubah cara fikir. Sebab tu yang mengaji mengarut, kalau dia mengaji, kira nak mengaji, nak pergi kubur, kira mimpi, bila pun dia tengok apa pun, hantu. Bila tengok apa pun, orang tipu dia pun, wali. Tapi bila dia, misalnya, kalau orang mengaji ilmu hadis, apa-apa bila main dulu, sahih tak sahih ni, katanya. Oi, hang pandai lah sahih tak sahih, kata. Bila boleh benda ni? Tak tahu, duk mimpi mengaji, lain kali boleh yang tu, kata. Pasal banyak kita dengar, dia bentuk pemikiran kita. Itu ilmu. Jadi bila orang habang tentang agama, kalau orang tengok manhaj apa, metodologi apa yang dia belajar. Kalau orang mengajar ilmu ahli sunnah di atas tasabbut maklumat, untuk clarifikan maklumat betul ataupun salah apabila sampai, sentiasa bila orang bagi tahu tentang agama, betul ke Nabi kata? Sehingga kadang-kadang di satu tempat tu, satu ustaz dia ceramah, jadi satu orang bangun, ustaz, yang ustaz cerita tadi adakah hadis Nabi? Ustaz tu marah, adalah orang cerita ni.
Tak, kalau ada boleh kata saya nak dengar sikit supaya nak saya semangat sikit nak amal. Manalah saya tahu, saya pun dengar orang habaq sebelum dia pun tak tahu. Kalau nak tanya semua macam tu, saya tak mau mengajak minggu depan. Ini masalahnya. Pasal dia pun tak pasti. Ha? Bukan kata orang tu ustaz, sebenarnya saya kata ustaz jadi mufti ke ustaz. Bukan Tuhan lantik, orang lantik. Kita kena tanya dia, kita kena question dia. Kalau dia ada fakta, ada fakta. Tak ada fakta, tak ada fakta. Rasul lagi apabila dia tanya wahyu tak turun, dia kata tak turun wahyu. Dia kena tunggu wahyu turun. Ini ilmu. Sebab itu jalan yang kita tempuhi itu, Allah kata sahalallahu lahu tariq, Nabi kata sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan ke syurga. Syurga ni semua orang nak pergi. Boleh tak? Tanyalah siapa pun, Tok Syami ke, tanyalah padri ke, tanyalah rabai ke, tanyalah pastor mana pun, mesti nak pergi syurga. Tak ada kita jumpa tengok orang duk ibadat apa agama apa, pasal apa you ibadat? Saya rasa mau pergi neraka. Tak ada. Tapi masalah dia sampai ataupun tak ke syurga. Dari segi niat, mungkin dia pun ikhlas. Dari segi niat dia pun ikhlas. Niat semua orang ikhlas. Kemungkinan besar. Kalau tidak, taklah sampai pakai baju tak tukar. Orang kahwin, dia tak kahwin. Kan? Tapi pasal apa dia tak sampai? Sebab adres dia salah. Pasal apa adres dia salah? Sebab jalan, bila adres salah, dia pergi jalan lain. Siapa yang boleh bagi adres yang betul? Siapa boleh bagi adres yang betul ke syurga? Semua orang tahu syurga. Tak ada lagi agama dalam dunia ni yang tak tahu syurga. Boleh pergi kot kat sini lagi kosong. Pergi masuk sikit. Ha? Dewan ni mungkin speed sikit. Lain kali kita boleh lagi ni atas ni, boleh lagi ni. Boleh. Boleh. Mai. Okey. Kenapa orang tak sampai? Tak sampai kerana bukan kerana tak ikhlas. Kerana alamat tak betul. Alamat yang betul di mana? Alamat yang betul tak ada kat mufti, tak ada kat ustaz. Alamat betul ada pada qala Allah dan qala Rasulullah. Ini alamat yang betul. Alamat yang betul ada pada dua sumber ni. Maka Allah tahu hamba dia memang nak pergi syurga. Dia tahu. Dia hantar para rasul supaya kita ikut rasul ni. Ini alamat betul. Dia orang boleh dapat. Sebab itu bila kita salat, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi semua orang kata saya jalan yang betul. 10 orang penceramah, 10 orang penceramah kata jalan dia yang betul. Tapi Allah kesian kat kita. Dia terus ajar dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau berikan nikmat pada mereka. Siapa dia alladzi an'amallahu alaihim? Orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. An-nabiyyin, was-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Ini alamatnya. Bukan soal tak ada niat. Ada. Tapi tak dapat sampai ke syurga kerana alamatnya salah. Maka alamat yang betul ada pada jalan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka agama ini bukan dengar kata mufti, ustaz, atau qala Allah, qala Rasulullah sallallahu. Siapa pun selepas daripada Allah dan Rasul memberitahu apa-apa berhubung dengan syurga ataupun neraka dan faktanya, hendaklah bersumberkan qala Allah dan qala Rasulullah. Bukan saya rasalah, saya ingatlah, ustaz saya dulu habaqlah. No. Dia mesti berdasarkan pada penghujaan ilmu. Wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kena redha dengan apa yang mereka buat. Mudah-mudahanlah kan. Macam mana malaikat letakkan sayap? Ni ada dua. Satu dalam bahasa dia panggil perkataan hakiki. Hakiki ni kita faham secara literalnya, itu makna dia lah. Satu lagi kita faham secara simbolik ataupun metafor. Maksud kita faham benda ni dia ada maksud yang lain. Dua-dua boleh faham lah.
Quran kata kepada kita tentang ibu bapa, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Dan rendahkan kepada kedua-dua ibu bapa itu sayap kehinaan disebabkan kerana rahmat, kesian kat mereka. Macam mana nak rendahkan sayap? Kita bukan ada sayap. Metafor lah maksud rendah. Jadi malaikat ni meletakkan sayapnya boleh jadi maksud literal yang kita tak nampak. Boleh jadi maksudnya bagaimana malaikat itu memayungi dan mendoakan rahmat kepada kita. Bila orang belajar ilmu, first dia deal dengan ilmu, kedua dia ingat dia ada kaitan dengan malaikat. Jadi dia mai kuliah ni, mudah-mudahan rahmat malaikat mendoakan kepada dia. InsyaAllah. Kemudian Nabi kata, wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim beristighfar, memohon keampunan untuknya setiap sesuatu sehinggakanlah ikan di air. Pertama, ikan boleh cakap. Binatang boleh bercakap? Binatang boleh cakap. Setiap sesuatu ni termasuk pokok lah kan. Dulu orang kata pokok tak boleh cakap lah. Tapi orang Melayu pantut dia tanya sama pokok boleh cakap lah. Tapi tuan-tuan, agama kan, dia ajar kita satu hal. Ini Tuhan punya penciptaan. Sebab tu bila orang dia Muslim, dia bukan berinteraksi dengan manusia, dia interaksi dengan alam. Sebab tu bila kita sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin, bukan rabbin nas saja, rabbil alamin. Alam ni semualah. Dulu kitab-kitab dulu dia kata alam jin, alam manusia. Lepas tu dia kata alam Zulu kemudian. Tapi zaman berlaku, kemudian mereka di kalangan para ulama dah mula nak kaji laut, daripada laut ada 70 alam. Kita pun tak tahu macam mana. Tapi hari ni orang tahu macam-macam neutron, proton, macam-macam alam nuklear, berbagai-bagai. Tu saya kata kalau dulu orang pegang handphone ni, kalau dulu kita duduk di sini 500 tahun dulu. Saya kata, bolehkah tuan hamba bertanya kepada Datuk Perdana Menteri? Kalau raja dulu kata kan. Baik, Patik akan tanya. Awak keluar satu alat. Assalamualaikum Datuk. Nak tanya. Demam raja tu. Terus jadi ahli sihir tukang Firaun. Tukang sihir Firaun. Sebab, tapi zaman hari ni, orang keluarkan telefon, cakap orang beribu-ribu kilometer. Ini tukang sihir Firaun tak boleh buat ni. Alam. Akhirnya manusia tahu apa yang Tuhan telah ciptakan dengan segala keajaibannya. Maka kita tahu ada benda yang banyak kita tak tahu. Nabi kata semua orang beristighfar, semua makhluk beristighfar. Quran kata tusabbihu lahu as-samawati as-sab' wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap tusabbihu lahu as-samawati wal ard, bertasbih untuk Tuhan langit dan bumi. Apa langit-langit dan bumi, wa man fihin, dan apa saja yang berada di antara langit dan bumi. Dan setiap sesuatu itu tidak ada sesuatu pun melainkan memuja dan memuji Tuhan, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham macam mana dia tasbih. Sebab itu kalau orang Islam, kalau betul-betul kan, dunia Islam paling elok sekali pokok dia, haiwan dia, pengurusan alam dia. Sebab alam ni semua ada hubungan. Kita tengok saintis cuba tengok letakkan pokok ni, terasa tak bila dia dibakar? Rupanya dia ada gegaran yang menunjukkan bila dia bakar dia ada rasa kesakitannya. So dunia Muslim patutnya paling baik alam sekitarnya. Paling baik menjaga tumbuh-tumbuhannya. Pasal agama ajar daripada hari awal. Tapi kita macam itulah, macam saya sebut. Tak payah cakap banyak benda lah. Cakap benda hak kaitan langsung dengan agama kita buat. Kita ada ni, saudara kita ni bahagian jual daging ni. Lembu. Bila mari musim korban. Ni hari raya lah ni jarang orang tengok lah. Budak-budak muda sekarang ni mana pernah tengok orang sembelih lembu lah. Kan dulu nak kenuri orang sembelih lembu.
Datuk Hanafiah pernah tengok? Dan lah. Datuk Hanafiah berapa mak? Ada 30. Apa nama? Jadi korban, sembelih lembu korban. Sebab tu saya tak kata jangan nak bubuh dalam Facebook lah. Orang bukan Islam nak tengok cara nak tumbangkan lembu tu pun kesian lembu tu. Sedangkan dia duk kira fiqh, potong urat murid, potong halkum, potong menasah sembelih. Sedangkan Nabi ajar fal yurih zabihatah, rehatkan haiwan itu. Wal yuhaddid safratah, tajamkan pisau. Atumitaha maitatan, kamu nak bagi bunuh dia 2 kali kan Nabi kata. So bagaimana agama berinteraksi dengan alam? Tapi orang Islam paling gagal sekali. Ikan bertasbih untuk orang alim sebab orang alim ajar benda betul. Tapi apabila agama gagal, agama hanya ajar bab semayang sah batal. Dan kemudian wajib sokong pemimpin dekat dengan pilihan raya. Yang tu saja. Kan? Sekarang ni peratusan besar di dalam laut tu plastik. Ikan akan hapus, akan mati banyak. Plastik ni dia tak boleh dilute, dia tak boleh apa? Hancur. Jadi dia telah masuk dalam laut semua, dia telah dalam kitaran laut ni telah rosak ekosistem dia. Jadi banyak ikan-ikan telah mati. Walaupun kita tengok kita guna, tapi sehingga ke laut-laut yang besar, air dah bercampur dengan pencemaran. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di daratan dan lautan hasil daripada apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi agama akhirnya kita masih orang Islam. Bukan saja nak bahas laut, gagal. Nak bahas tentang pentadbiran negara mereka sendiri, gagal. Dunia orang Islam, gagal. Arab dengan cara Arabnya, kan? Tapi hebatlah dunia orang Islam. Penjara pun dalam hotel mewah. Mana nak lawan. Dia orang kata kalau dulu, kalau orang negara lain, kalau ni awak tak jawab soalan, awak bohong, tidur atas ais. Awak takut dah, kan? Masuk dalam tempat gelap. Di Saudi, kalau awak tak bagi kerjasama, turun pergi hotel Marriott. Oh, takut. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan kelebihan orang alim di atas orang abid seperti kelebihan bulan di atas segala bintang. Kawakib ni orang dulu dia ada nujum, ada kawakib. Nujum bintang lah. Bintang ni kita tak tahu. Orang dulu dia tak ada lah teleskop semua ni. Kawakib ni dia bagi planet lah. Kerana dia orang tengok yang mana bercahaya, yang mana bercahaya tetap, yang mana yang keluarkan cahaya. Bintang-bintang yang kita lihat, macam mana kita tahu? Dia mungkin dah tak ada dah sebahagian bintang tu, tapi oleh kerana proses daripada bintang itu kepada kita, cahaya tu mungkin ambil masa ribuan ataupun kadang-kadang ratusan ribu tahun baru sampai pada kita. Ratusan ribu tahun, agak-agak berapa besar ciptaan Tuhan alam ni. Ini yang kita hebat, yang saya selalu ulang dalam kuliah kita kata tuan-tuan. Kita ni di dunia ni sempit, dunia ni. Dunia ni sempit. Kita berebut. Dekat pilihan raya ni orang berebut kursi. Kan, kita bagi kursi biasa apa tak mau. Kan, orang berebut kursi. Kan, kursi tak cukup. Bukan saja berebut kursi nak menang, berebut kursi hak nak duduk di kursi tu, nak jadi calon pun berebut dah, belum tentu lagi menang. Tak cukup dunia. Saya duk kata, kalau satu orang, saya pergi Felda, saya kata kalau orang Felda dapat berapa? Dia kata dapat seorang 10 hektar, banyak lah tu. Tapi tak tahu nama orang dapat ke tak kan, tapi dia boleh buat usaha tanah tu lah. Tapi kalau seorang rakyat Malaysia dapat 10 hektar, tak cukup negara ni, tanah. Betul tak? Sikit. Dah ada 2 ekar pun besar tanah. Seekar seorang pun okey lah kan. Besar tanah. Kadang-kadang tak ada ekar pun, ada rumah pun okey lah daripada rumah sewa.
Sempit dunia ni. Tapi orang kata rumah mahal, nak beli tanah mahal sekarang. Duit tak ada, gaji sikit. Munasabah. Tapi Tuhan kata syurga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Oi. Luaslah. Langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Kalau syurga seluas langit dan bumi pun kita tak dapat tanah kat situ. Kira paling teruk lah. Dunia kita ada alasan lah. Syurga Tuhan kata luas. Tak kata, kita hampir semayang cepat. Sekali game depan semua dapat syurga, tak cukup dah kota, kita tak dapat. Tak ada. Kalau Tuhan kata, marilah bersegera pada syurga, siapa lambat dia tak dapat. Kelang kabut kita. Kan? Tapi oleh kerana syurga Tuhan kata, siapa saja dapat. Kerana luasnya langit dan bumi. Sebab kita tak dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat. Amin. Kawakib, yakni dulu sebab tu fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kan? Kita sumpah dengan mawaqi'un nujum. Mawaqi'un nujum adalah tempat jalan bintang-bintang. Bintang-bintang ni hebat. Tuan-tuan nampak satu bintang, mungkin bintang tu tak ada dah. Ini yang belajar sains dia orang tahu. Sebab dia dah habis dah cahaya dia mungkin dah mati dah bintang tu. Tapi bila kena cahaya dia sampai terlambat. So apa yang kita tengok belum tentu ia ada. Luasnya alam ni. Luas Nabi SAW. Oleh kerana yang dekat, Nabi bukan nak cerita besar ataupun kecil. Nabi nak cerita oleh kerana yang dekat manusia nampak qamar. Jadi Nabi kata kelebihan orang alim di atas orang seorang abid yang sembah Allah, yang ahli ibadat, seperti bintang itu, seperti bulan tu di atas cahaya planet yang kecil. Bukan tak ada cahaya, orang beribadat ada, tapi orang alim cahayanya lebih besar. Kerana ilmu menyebabkan sampai kepada orang lain. Dia ibadat bagus untuk dia, tapi mungkin tidak menyampaikan kepada orang lain. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama mewarisi para anbiya. Ini satu hal lagi. Ini satu hal yang penting yang selalu kita salah gunakan. Bila orang kata pasal apa, ikut dia ulama warisul anbiya. Ulama waris anbiya, ulama buat apa pun kita kira macam nabi lah. Tak. Apa maksud waris? Dia mewarisi. Maksud dia mewarisi ilmu anbiya. Kalau ulama bagi pendapat tak sama dengan nas Nabi, adakah dia mewarisi anbiya? Dia tidak mewarisi anbiya. Dia tak boleh kena, aku ulama mewarisi anbiya. Pertama kena tanya siapa lantik yang ulama. Aku masuk ni persatuan ulama. Aku masuk dewan ulama. Ada persatuan lagi ulama. Bukan senang ulama. Bila dia masuk persatuan ulama, terus jadi waris anbiya. Macam tu. Nabi kata, innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama pewaris anbiya. Perkataan ulama itu daripada perkataan ilmu. Alama, dia punya roots of the word. Itu adalah ilmu. Daripada alima. Itu ilmu. Kita orang Melayu ni dia kadang-kadang silap. Oi, kau tengok lah ni hang alim siapa rajin nak pergi masjid. Itu bukan alim. Itu apa? Orang bagus lah, orang soleh lah. Teruk tiba-tiba pergi masjid. Wih, hang Allah alim. Tu orang kampung. Dia tak beza. Sebab tu perkataan alim merujuk kepada ilmu. Satu orang singular kita kata alim. Jadi bila dia banyak kita kata ulama. Maksud dia scholar. Sarjana. Scholars itu mereka mewarisi para anbiya. Sebab mereka kena anbiya. Kata Nabi, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Kerana anbiya tak mewarisi dirham dan dinar, tetapi mereka mewarisi ilmu. Anbiya tak mewarisi. Nabi meninggal, Nabi tak mewarisi. Nabi tak tinggal pada Fatimah apa-apa dan Aisyah isteri-isteri tak apa-apa. Orang Syiah marah. Dia kata Nabi telah meninggalkan tanah di Khaybar, iaitu tanah Fadak. Dan tanah Fadak itu Abu Bakar tak bagi kepada Fatimah.
Sebab itu Fatimah merajuk, dan Fatimah telah dikemumingikan pada waktu malam dan ada berkrisis dengan Abu Bakar. Tuan-tuan pergi tengok Syiah duk menangis tu kan, dia akan baca story tu lah. Pada suatu hari Fatimah duduk dalam rumah dia malam-malam, kemudian datang Omar, dia telah membakar pintu. Kemudian pintu tu menyala, kemudian dia tendang pintu tu jatuh di atas dada Fatimah dan berluka, kemudian dia meninggal. Kemudian dia pelaknatlah Omar dan Abu Bakar. Sendiri buat cerita, sendiri sedih, sendiri laknat orang. Apa punya mazhab? Lepas tu hilang, kata kita bagi hilang. Anbiya tidak mewarisi dirham dan dinar, tapi ia mewarisi ilmu. Jadi kalau ulama itu mewarisi ilmu para anbiya, itu ilmu. Mungkin kita akan tanya dari Quran, Nabi Zakaria kata, "Fahab li min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub." Bagikan kepadaku dari sisimu wali, pengganti yang mewarisiku dan mewarisi kaum keluarga Yaqub. Warisan itu ialah warisan ilmu. Anbiya tak mewarisi. Sebab tu Abu Bakar dia tak bagi pada Fatimah, walaupun Fatimah sebenarnya dia tanya juga pasal tanah Fadak tu. Tapi Abu Bakar kata, dia pakai hadis ni. Innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirham. Anbiya tak mewarisi harta. Jadi semua para nabi tidak mewarisi harta. Allah ni buat pada nabi ni undang-undang, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya semua salah sangka hilang. Tak boleh dapat zakat keluarga Nabi. Tapi kalau dia kata dia Habib keluarga Nabi, tapi duk terima zakat, kita duk garu kepala pikir peninu. Dia tak terima zakat. Walaupun ada fuqaha mutaakhirin kata kalau mereka adalah miskin, dah tak ada semua yang lain dan seumpamanya. Tapi sebab apa? Supaya orang tak salah sangka kata Muhammad ni kutip ni semua untuk dia. Untuk avoid semua salah sangka terhadap diri dia. Lalu banyak keistimewaan tu tak diberi kepada dia, yang umat yang lain dapat. Kalau Nabi buat agama, mesti dia buat peruntukan untuk dia. Kalau dia buat agama tu, mesti Nabi pun fikir nak bagi anak pinak dia kaya juga. Tapi Nabi bagi tahu anbiya tak mewarisi. Habislah anak keturunan Nabi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesiapa yang mengambilnya, maka ia mengambilnya dengan hak dengan bahagian yang cukup. Yakni siapa yang mengambil ilmu daripada para anbiya, maka dia mengambil ilmu melalui para ulama daripada ilmu para anbiya, maka dia mengambilnya daripada bahagian yang cukup. Saya baca satu lagi, kemudian insya-Allah kita akan buka pada sesi soal jawab. Siapa yang tulis soalan dia boleh hantar. Hadis yang terakhir yang selalu kita baca ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka insan mati, terpotong amalan dia melainkan tiga. Yang ni kita dah beritahu yang terpotong ialah amalan dia. Bukan terpotong amalan orang. Potong amalan dia. Amalan dia tu terpotong. Kita punya amalan terpotong, bukan amalan orang. Pasal nanti saya akan jelas maksud dia. Kerana kemudian Nabi kata ila min sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah ni sedekah yang kita bagi dia berkelangsungan, kan? Kita pergi bawa nasi bagi setalam orang makan dapat pahala. Nah, sedekah jariah. Dia tak bagi jariah lah. Pasal dia masuk perut, memang apa itu jariah terus lah. Tak, kan? Jariah ni jarah, dia berjalan, dia berterusan. Tapi kalau kita bagi kepada orang buat satu perkara yang mana kita mati pun dia masih lagi benda tu mengeluarkan hasilnya, itu jariah. Bila kita mati, maksudnya still perkara itu masih lagi berfungsi. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ilmu ni tuan-tuan bagi-bagi, kita tuan-tuan doa bagi-bagi kan, awal-awal tuan-tuan dah doa kena bacaan. Oh, jabatan mufti Perlis lah, lagi silap pula kan. Jabatan mufti Perlis, staff saya datang hari ni tapi terlupa untuk bawa bahan yang lain. InsyaAllah next kuliah saya akan suruh bawa buku-buku lain percuma kan.
Kita bagi zikir pas solat tu yang kecil ni. Percuma saya tak tahu cukup ke tak. Patut lain kali ni staff saya ada sini, lain kali bawa banyak sikit lah, 700 ke 500. Bagi insya-Allah next ni kita bawa yang solat tu kan. Panduan solat yang ringkas tu, solat Nabi tu yang secara bagi percuma. Bagus kan, bagi percuma kan. Jadi tuan-tuan rasa nak bayar zakat kat boleh lah. Tu ada risalah zikir wirid selepas solat. Salah satu yang kita baca lepas solat itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon daripadamu ilmu yang pagi-pagi lagi kita minta ilmu manfaat. Quran kata Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahkanlah untuk aku ilmu. Sebab tu setiap hari sebelum main kuliah pun kita lalu duk bagi tahu nak ni pergi menuntut ilmu, dapat ilmu. Tapi kita lupa bahawasanya dalam hadis tadi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan dia ilmu. Ilmu ni ramai orang pergi mengaji, tapi tak ramai orang yang faqih. Yang kita dengar ilmu dia, kita tahu dia ni alim. Alim. Hujah dia alim, cara fikir dia alim. Kerana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mau kebaikan, Allah faqihkan dia agama. Nak buat lawak memang orang ramai boleh. Tuan-tuan kalau nak tengok penceramah sedap, tuan-tuan pergi kat Jalan Tunku Abdul Rahman, Hak Joy Ubat. Hebat. Ubat sebiji dia beli 5 kupang, dia boleh ceramah 3 jam. Kawan tu bagi penerangan, ubat ni makan untuk bagi penerangan kada 5 minit, dia hurai 3 jam. Tu kata orang pandai bercakap. Kan? Macam kita permainan bola tu, main tu sejam ya, kan? 45 minit. Besok jumpa kawan sembang 3 jam. Hurai benda yang sama, dua-dua tengok, dua-dua cerita balik. Tu kata orang pandai sembang. Ilmu adalah fakta. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untuk aku ilmu. Aw ilmin yantafi'u bih, aw waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang doa padanya. Pasal apa anak soleh masuk? Kerana anak soleh adalah hasil daripada kerja kita. Kita didik dia jadi soleh. Yang ni amalan ni kita mati, dia amalan kita yang masih ada. Tapi kalau amalan orang kepada kita, boleh tak? Sebahagian riwayat hadis menunjukkan boleh. Antaranya ialah hadis Sa'ad bin Ubadah, di mana dia tanya Nabi SAW, Aisyah riwayat tanpa menyebut namanya dalam Bukhari, di mana dia kata, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha walam tusi adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tapi dia tak wasiat apa-apa, tapi aku rasalah jika sekiranya dia sempat bercakap hari itu, dia mungkin nak bersedekah. Dia kata, tanya Rasulullah, lau tasaddaqtu, dia kata, afalaha ajrun lau tasaddaqtu anha, adakah aku dapat pahala jika aku sedekah untuk dia? Nabi kata, na'am, ya. Sebab itu kalau kita sedekah untuk bapak kita ataupun mak kita, kita ada duit, kita ambil 5,000, 2,000 ke 10,000, ya Allah ni sedekah, pahala ni bagilah kepada ibu saya. Dapat tak? Nabi akui dalam hadis yang sahih. Jadi lau tasaddaqtu anha afalaha ajrun lau tasaddaqtu anha, adakah dia dapat pahala jika aku sedekah untuk dia? Nabi kata ya. Habis tu hadis tadi itu amalan dia terputus. Ini amalan orang lain untuk dia. Amalan dia stop. Amalan orang untuk dia masih lagi continue, boleh untuk diberikan. Hadis-hadis yang saya bacakan ini semuanya bersekitar tentang bagaimana kelebihan menuntut ilmu dan arahan agama untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat, diberikan malaikat memayungi kita kerana kita menuntut ilmu. Mayungi ini maksudnya menghampirkan sayapnya ni, mudah-mudahan maksudnya dengan makna yang sebenar ataupun dengan makna yang majazi, iaitu kita mendapat doa dan rahmat malaikat. Malaikat ni malaikat apa? Malaikat rahmat lah. Selagi orang kata pula, habis kalau malaikat maut, ada orang dia baca hadis, orang dulu dia layak buruk. Nabi kata, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah
Malaikat tak masuk dalam rumah yang mana ada gambar. Dia duk ingat kalau dekat-dekat nak mati bubuh gambar tepi. Sebab apa? Malaikat maut tak mai. Maksudnya malaikat yang, sebab tu kita kena kategori dia malaikat tu malaikat rahmat lah. Kan? Bila kita kata tak masuk tu, tak masuk rahmat. Wallahu ta'ala alam. Siapa ada soalan? Sila ada. Assalamualaikum. Macam mana kita nak berinteraksi dengan fatwa yang agak bertentangan dengan dalil-dalil yang mainstream tu? Ada soalan? Ya lagi. Dengan fatwa yang bertentangan dengan mainstream. Mainstream tu apa? Ya. Ada beberapa perkara yang mungkin saya nak bagi faham. Fatwa, ada amalan yang membabitkan diri kita. Ada amalan yang mungkin membabitkan pihak yang lain. Yang babit diri kita, umpamanya mainstream tak mainstream, dia bukan satu alasan. Karena kalau ada masyarakat yang fasad, masyarakat yang rosak, mungkin orang duduk di Iran mainstream dia lain. Di Turki mungkin mainstream dia lain, Saudi mainstream dia lain. Tetapi apapun, kita tengok kes tu apa. Kata kes tu hanya membabitkan kita. Katalah contoh, kita berpendapat kita salat subuh tak baca kunut, contohlah. Ni khilaf, benda khilaf. Kita tak kunut, tak ada apalah, kita ya, kan. Satu lagi amalan yang membabitkan kita dengan orang lain. Contohnya talak 3. Ni saya buat contoh. Kita talak bini kita geram, kita mengaji, kita faham talak ni 3, walaupun 3 kali sekaligus, untuk the first time kira 1 je. Aku talak hang 1 juta, geram tu korang ni. Ya, 1 juta, 1 lah. Tapi di Malaysia keseluruhannya, kecuali Perlis ya, dia tonton talak 3 kira 3 lah, tak kira lah first ke second. Kita talak bini kita 1000. Aku talak hang 3, sanggup tidak, lepas tu kita reda. Habislah kita. Alah, talak 3 ni jatuh 1 ya. Kita kata. Isteri kita tu lah kata, dia pun belajar macam tu, dia accept. Dia terima mazhab tu. Ni khilaf. Dia terima. So dia tak bawa kes ke mahkamah, dia bawa kes 1. Di atas kepercayaan dia. Jadi 1 lah. Kata kita talak 3. Lepas tu bini kita marah kita. Sanggup bang kita tak. Dia kata 3-1 lah. Bini kita kata mana boleh 3-1. 3-3 lah. Itulah aku ajak hampir mengaji. Tak mau itu kita. Kita mau ada. Tak kira. 3 kira 3. Inilah peluang nak dapat 3 pun. Kita cik contoh. Kita pun pergi ke, dia kata tak kira nak pergi mahkamah. Pergi mahkamah. Kalau kita pergi ke mahkamah, oleh kerana kita ada berbeza pendapat dengan isteri kita, kita pergi ke mahkamah, katalah main mahkamah Kuala Lumpur ke, Penang ke mana, dia akan kata 3, jatuhnya 3. Maka dalam kes perbalahan yang macam itu, keputusan hakim menyelesaikan kita. Jadi kita tak boleh buat apa, pasal termasuk campur tangan. Tapi kalau kata kes tu diperoleh, pergi kat mahkamah, dia kata 1. Berpihak kita pasal mazhab negeri tu macam tu. So ada kes apabila bablik yang pihak orang, interaksi ni ada campur tangan pemerintah apabila membabitkan perbelahan.
So ada banyak kes. Kes ada benda kes pasal anak ni saya dah urai banyak lah. Jadi kena dengar video dah. Tapi kes-kes macam tu lah. Tengok kes apa. Individu punya amalan kita buat lah. Satu orang tak mau. Dia tu kata dia tu nak buat juga amalan yang kita bagi kita Nabi tak buat. Dia nak buat, dia buat. Kita tak mau buat. Dia nak masa nak marah kita. Kita tak mau buat. Nak buat lah. Dia duk pening kita. Pasal apa tak kunut. Duk geram kita. Nak marah kat aku. Buat apa? Kan? Mai rumah kita duk pening. Nak pening buat apa? Kan? Ada orang kunut. Tak apa. Dia nak kunut lah. Ini amalan peribadi. Kan? Tak ada orang boleh pergi tangkap orang kerana tak kunut. Mana boleh? Atau dia perlih masjid-masjid dia tak kunut. Di atas peraturan umum. Tapi tak tangkap orang kunut. Ada orang kata kena buang, tu imam kata dia kena buang pasal tak kunut. Dia murung. Dia kena buang sebab dia punting. Apa pendapat solat jenazah tak perlu wuduk? Mohon ulas. Ada. Solat jenazah, majoriti para ulama kata solat jenazah wajib wuduk. Di sana ada pendapat yang dikeluarkan oleh Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi ni satu orang alim besar. Amir Asy-Sya'bi ni lahir pada tahun 21 dan meninggal, lebih kurang kita meninggal pada tahun 1 Hijrah. Alim, dikatakan Amir Sya'bi ni 3 orang yang hebat pada zaman Ibnu Abbas pada zamannya, Amir kata Sufyan Uyainah, Ibnu Abbas pada zamannya, Amir Sya'bi pada zamannya. Ini semua yang dirujuk kepada mereka ini dirujuk fatwa. Hebat. Tapi Amir Sya'bi ni dengan kelebihan berguru lebih daripada 50 orang para sahabat. Termasuk Ali, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, macam-macam. 50 guru besar-besar, Amir Asy-Sya'bi berguru. Tapi Amir Asy-Sya'bi ni ada pandangan dia yang pelik sikit. Dia kata semayang jenazah ni tak perlu wuduk. Dia kata semayang jenazah ni macam dengan doa. Tapi kalau kita tengok kepada hebat dia tu, kira tak boleh lawan dah tak? Dia ulama besar. Kan? Kan setengah orang kata parti kita ada ulama mana boleh lawan. Macam tu lah kan. Bukan di Malaysia ni, cerita negeri lain lah. Jangan duk babitkan negara kita. Apa? Dia Amir Asy-Sya'bi dia alim besar, tapi dia ada pendapat yang menyatakan bahawasanya tak payah wuduk. Mengikut pendapat dia ialah Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir At-Tabari kitab tu Tafsir At-Tabari. Hebatlah. Syekhul Mufassirin. Dia juga kata tak payah wuduk. Tetapi para ulama secara majoriti menolak pendapat ini. An-Nawawi kata telah sepakat para ulama dua pendapat ni batil. Boleh Imam Nawawi kata batil pada Imam Sa'ad. Bukan dia hina imam tu. Dia tolak pendapat tu. Ini kita nak kena faham dalam dunia ilmu. Apabila kita tolak pendapat, bukan kita hina ulama. Hampa ni tak mau pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Hampa habis halim dengan Imam Syafi'i lah. Come on lah. Ini budak-budak main guli punya hujah. Bukan kita lebih halim pada dia. Kita tak, ayah kita bagi pendapat, kita tak terima. Kita hormat dia. Bukan kita kata kita lebih mulia pada ayah kita. Tak. Kita pakai pendapat orang lain, imam lain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh kerana perkataan semayang ni Nabi kata as-salatu ala janazah, semayang kepada jenazah. Bila mari najis, sallu ala najasi, semayang kepadanya. Perkataannya salat. Bila salat, hendaklah ada wuduk. Maka dengan itu yang sahih, semayang hendaklah ada wuduk. Okey. Ibu saya selalu panggil nama saya bila saya solat. Ibu tinggal dengan saya. Adakah saya kena berhenti solat? Kena berhenti tak? Okey. Banyak ada mufti sini. Okey. Apa jawab soalan? Dalam hal ini, cerita bila kan?
Ibu dia kata ibu dia duduk dengan dia lah kan. Mungkin kan ada orang tua-tua dia tak dengar. Anak kita duduk semayang. Dia mana tahu. Woi, nak minum air kan dia panggil kita, kan? Jadi kita okey. Kita pun tengah solat macam mana? Kenapa para ulama bahas masalah ni? Sebabnya kerana di sana ada hadis yang semua kita terkenal, hadis Juraij. Juraij ni adalah satu orang ahli ibadat. Cerita 3 orang yang cakap masa kecil-kecil selain daripada Nabi Isa, ialah cerita dia lah. Dia ni ahli ibadat di kalangan Bani Israel. Bila dia sedang ibadat, lalu Al-Imam Al-Bukhari, bila dia sedang ibadat, mak dia datang. Mak dia, ya Juraij, mak dia panggil dia. Jadi, tengah dia semayang, dia dok kata, ummi wa salati, ibu semayang. Dia rasa, yang ni pun saya nak beritahu, kadang-kadang, orang ahli ibadat ni, dia sampai kepada satu peringkat, dia memang tenggelam dalam solat ni, dia nikmat. Dia rasa macam tak mau orang kacau lah. Dia rasa orang kita faham lah, kita siapa yang beribadat kita akan tahu, kita akan rasa nikmat duduk orang ibadat ni bersendirian dengan Allah. So dia rasa dia tak mau keluar daripada kawasan tu. Dia kata ummi wa salati fa aqbala ala salati, dia kemudian terus dengan semayang dia. Bila dia terus dengan semayang dia, mak dia balik. Bila mak dia balik, duduk besok mak dia datang lagi, panggil dia lagi. Dia duduk taradud macam dia duduk ummi wa salati, semayang, mak semayang. Cumanya kita tak tahulah hadis tu tak detail. Kalau ikut-ikutnya pas semayang tu pergi carilah mak tu kan. Tak apalah, hadis dah cerita macam tu, kita cerita macam tu lah. Kemudian dia ummi wa salati, mak dia balik. Duk besok mak dia datang lagi. Dia macam tu juga, ummi wa salati fa aqbala ala salatihi, dia terus kepada solat dia. Oi, banyak soalan ni. Kena upi tahun 2019. Pula habis. Okey. Jadi apabila dia dalam keadaan macam tu, mak dia ni doa kepada dia. Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhul mumisat. Wahai Tuhan, jangan mati. Ya Allah, Allahumma la tumithu, ya Allah jangan mati hatta turiyahu. Jangan kau matikan dia sehingga kau tunjukkan kepadanya wajah pelacur. Ada lah juga kadang-kadang mak ni, kadang-kadang dia nangis, dia pergi doa tu kan. Dia ingat main doa kat anak-anak ni. Macam cerita orang Melayu apa? Si Tanggang. Tanggang tu jadi apa? Jadi kapal. Zaman malam marah kat nak sumpah apa jadi handphone ke apa? Boleh ya. Kapal. Bila dia buat begitu, dia jadi cerita Allah nak hukum Juraij ni lah, nak bagi pengajaran pada Juraij lah pasal hadis ni. Satu orang pelacur telah datang kepada Juraij dan goda dan dia tak mau. Pelacur tu pergi kepada Ar-Ra'i al-Ghanam, kepada pengembala kambing, dan dia berzina dengan pengembala kambing. Hasil daripada perzinaan tu, maka dia dapat anak. Dia mengandung dan dapat anak. Anak tu dia habaq kat orang ramai, ni anak Juraij. Jadi menyebabkan bila dia sebut anak Juraij, jadi seorang ni biasa orang ramai, bukan nak cek apa, bagi pecah tempat ibadat dia, tarik dia, malukan dia khalayak ramai. Jadi dalam keadaan dia nak marah tu, dalam hadis Bukhari kata fatawaddaa wa shalla, dia berwuduk dan kemudian dia salat. Ini pun satu juga. Kita kalau ada masalah, kita wuduk dan salat. Dia wuduk dan salat. Kemudian dia pergi kat budak tu. Dia kata, man abuka? Siapa bapak kau? Budak kecil bukan bayi ya. Dalam hadis kata, budak tu cakap, Ar-Ra'i, pengembala kambing. Habislah yang lain pun, Allah minta maaf, tak sangka lah. Nak buat balik sampai nak buat ngemai lah apa. Dia kata tak apa, buat hak buruk macam itu juga. Tapi hadis ni ada apa benda. Sebelum saya nak pergi had tu, tadi sikit tu. Hadis ni dijadikan dalil oleh para ulama bahawasanya anak zina tetap dinasabkan pada pak dia. Sebab dia kata, man abuka? Siapa bapa engkau? Pengembala. Dia tak tanya, man zana bi ummika? Siapa yang berzina dengan mak engkau? Dia kata, siapa bapa? Maksudnya dia iktiraf kawan tu adalah bapa dia. Hadis ini antara hujah
yang digunakan bahawasanya anak zina, bapa dia mesti bapa zina tu juga. Antara dalil. Tak apalah. Tak kemudian. Soalan sampingan tadi. Dewan menjawab. Okey. Okey. Oleh kerana Juraij tak jawab tu, dia dihukum dalam kes ni. Macam terhukumlah. Pengajaran pada dia. Maka ulama khilaf. Khilaf ulama ni. Boleh kita sebut semua mazhab? Dia kata ngajak satu mazhab, tak boleh kita ajak banyak mazhab. Dalam mazhab Hanafi, mula Hanafi dulu lah. Saya mengajak pelik itu mazhab-mazhab. Dia setengah orang ditulis kat YouTube. Banyak dengan mazhab tu nak buat mana? Banyak mazhab dengar pergi habis lah, baru tahu kan. Dia dengar sekerat duk pening. Dalam mazhab Hanafi, dia kata kena tengok keadaan ibu tu dulu. Yang tanya ni dengar pergi habis dulu. Sekali pergi balik habis pula. Tengok keadaan. Kalau ibu tu tahu dia semayang, ibu tu panggil juga, tak dia jawab. Pasal ibu tu buat salah, dia tahu. Dah orang duk tahu orang semayang, panggil apa? Bila orang buat salah, jangan duk akur. Tapi kalau ibu tu tak tahu kata dia semayang, kita jawablah. Tu mazhab apa? Mazhab Hanafi. Mazhab apa lagi dah? Mazhab Malik. Mazhab Malik, dia macam dengan mazhab Hambali, dia nak lekat. Dia kata, kita tengok jenis semayang. Kalau semayang tu fardu, tak jawab. Kalau semayang sunat, nak kena tengok. Sunat yang ratibah, sunat yang memang sangat muakkad, yang tu tak jawab. Sunat hak biasa ni jawab. Tak rasa dua-dua pandangan ni tak berapa lah kuat sangat kot. Kita pakai mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Baru rasa tenang balik. Dalam mazhab Syafi'i, saya rasa penghujahan dia lebih kuat. Cuma sebelum tu, mazhab Syafi'i pun ada pandangan beza. Al-Imam Al-Haramain, dia dalam masalah ni, dia berpendapat bahawasanya, dia kata kalau waktu tu hatta sembahyang fardu, kalau waktu luas jawab, kalau waktu sempit tak payah. Maksudnya hatta sembahyang fardu pun jawab juga ibu. Tapi mazhab Syafi'i dia kata gini, secara umumnya. Dia kata tengok kepada keadaan ibu. Jika kita tak jawab tu menyebabkan dia kecil hati, dia sedih, dia apa? Jawab. Tapi kalau kita tak jawab tu, dia tak sedih. Lepas tu kita pasal apa tak jawab tadi, duduk sembahyang. Tak apalah. Misalnya, kita lihat kepada kesan. Mak kita tu keadaan dia macam mana. Lepas semayang kita dampi abang dia, mak panggil tadi, pasal tak jawab? Duduk semayang, tak apa, minta maaf, duduk semayang, aku tak tahan semayang. Jadi artinya dia kata tak jawab. Tapi kalau mak kita tu, kalau kita duduk dengar dia dalam keadaan cara dia panggil tu, dia susah. Hatta mazhab lain pun kata, kalau kita dengar dia panggil tu, dia susah tu. Tolong aku tak, kita pun duduk semayang dulu. Hatta kalau dia susah, semayang apa pun berhenti. Apapun, saya ingat kita pakai mazhab Syafi'i itu, masuk lihat pada keadaan ibu kita. Satu kaul kata lihat semayang sunat dengan semayang tu, tapi saya kata tengoklah kadang-kadang mak kita, bila dia tahu kita sekali pun kita semayang sunat, kalau dia tahu kita semayang, dia tak panggil, dia tak urgent. Tapi kalau dia urgent, kita berhenti dan layani ibu kita. Boleh tak? Banyak soalan ni, kurun ke berapa nak habis? Dr. Mazhab, saya suka baca kitab Imam Malik Muwatta, tapi terjemahan. Sekarang saya belajar hadis. Bagus ya. Soalan saya, kenapa Muwatta tak termasuk kitab yang 6? Kitab hadis yang 6. Oh, ini panjang ni jawabnya. Tuan-tuan pernah dengar kitab Muwatta? Dia kata, amboi tegamak tanya soalan tu kat kami. Kami ni standard tinggi. Okey, kitab ni dalam hadis Nabi tak ada lah Nabi kata kitab 6, kitab 9, tak ada lah. Cuma ulama hadis ni dia tengok hadis-hadis dan dia himpunkan hadis. Kitab bila sebut 6 ni ada 6. Pertama Al-Bukhari. Kedua Muslim. Ketiga
Abu Daud. Tak apalah, sebut sebahagian sebut Nasai, tak apa, tak ikut. Okey, lagi Tirmizi, lagi Nasai, lagi Ibnu Majah. Ibnu Majah sentiasa yang akhir lah. Okay. Jadi 6 ni dikatakan kitab ni disebut sebagai Al-Kutubus Sittah, kitab yang ataupun Kutubus Sittah, kitab yang 6. Kitab yang 6 ni, kerana 6 ni dianggap semua usul-usul penting agama duduk dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab yang 6 ni. Asalnya kitab ni masa peringkat awal, asalnya mereka nak 5 saja. Mereka ulama-ulama lebih tertumpu pada 5 saja. Ibnu Majah tak masuk. Ibnu Majah tak masuk. Ni semua cerita kurun yang kedua dan ketiga. Pasal Al-Bukhari meninggal lahir pada 194 dan meninggal pada 256, kan? Okey. Dan Ibnu Majah pun dia 279 dia meninggal. Okey. Ibnu Majah kenapa tak masuk? Sebelum cerita Ibnu Majah tak masuk, 5 ni penting. Ibnu Majah mula tak masuk sebab ada beberapa perkara. Kerana Ibnu Majah ni nama apa? Dia nama Muhammad juga. Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini. Dia daripada Qazwin, tempat dia. Ibnu Majah ni, hadis dia dalam Ibnu Majah ni, dia ada lebih sikit hadis palsu. Hadis palsu pun ada. Dan ada hadis-hadis yang dhaif lebih daripada yang lain. Tapi orang yang mula buat masuk Sunan Ibnu Majah ni bagi jadi masuk 6 ni, ini bagi yang nak belajar hadiah, dia akan tahulah, iaitu Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Dia panggil Atrafu Kutubus Sittah. Dia yang mula masukkan kitab ni bagi jadi 6. Asalnya 5. Ada ulama yang tak mau, seperti Ibn Razin. Dia kata had 6 patutnya Muwatta' Malik. Tapi pasal apa Muwatta' Malik tak masuk? Macam kawan tu tanya, mungkin dia minat Muwatta'. Muwatta' Malik dulu daripada Imam Bukhari. Tapi dalam Muwatta' Malik, yang ni tentu kena ingat, yang ni ilmu apa? Teknikal sikit. Okey, dalam Muwatta' Malik dia campur. Hadis Nabi ada, mauquf sahabat, perkataan sahabat pun ada, perkataan tabi'in pun ada. Kemudian dia kata satu lagi dia panggil balagat. Balagat ni benda-benda yang tak ada sanad. Imam Malik kata balagani an Rasulillah, telah disampaikan pada aku daripada Rasulullah. Balagani an Abi Bakrin, telah disampaikan pada aku daripada Abi Bakar. Jadi benda ni tak ada sanad. Oleh kerana benda-benda ni banyak sangat, secara perbandingan dengan Ibnu Majah walaupun ada hadis palsu, tapi Ibnu Majah ni ada hadis-hadis yang tak ada dalam 5 tu ada kat dia. Dan hadis tu penting. Yang ni hadis-hadis tambahan pada 5 tu dia panggil ilmu hadis. Ni bagi budak muda ni yang belajar hadis ni, dia panggil zawaid. Sebab dia panggil zawaid Ibnu Majah. Zawaid maksudnya orang panggil yang ekstra, yang tak ada kat tempat lain, ada kat dia. Walau bagaimanapun, tak apalah mudah. Walau bagaimanapun, para ulama ada bahas juga tentang Ibnu Majah ni. Di samping dia jadi 6 lah, yang penting dia masukkan dia 6. Tapi saya nak beritahu ada jugalah hadis-hadis palsu di dalam Ibnu Majah. Antaranya hadis man shalla 20 rakaah bainal maghrib wal isya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sembahyang 20 rakaat antara maghrib dan isya, Allah Taala bagi bina untuk dia syurga, api rumah di dalam syurga. Antaranya hadis Ibnu Majah wa minas sunnati an yakhruja rajul ma'a dhaifihi ila babi dar. Daripada sunnah itu seorang keluar bersama dengan tetamunya sehingga ke pintu rumah. Hadis itu adalah Ibnu Majah tapi palsu. Bukan kata tak boleh keluar, tapi nak kata hadis itu sanad pada Nabi tak boleh. Cumanya saya sebut sikit, dengar betul-betul. Saya salah sangka salah. Ulama ni hebat macam mana pun mestilah ada juga sedikit sebanyak kesilapan. Antara yang dikritik Ibnu Majah ni dia orang Qazwin.
dia riwayatkan satu hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis tentang fadilat negeri dia yang palsu. Dalam hadis tu dia kata, au kama qala, dia hadis palsu tak apalah. Satuftahu madinatun yuqalu laha Qazwin. Akan dibuka satu bandar yang dinamakan dengan Qazwin. Man rabata fiha arba'ina yaumin aw lailatin kana lahu fil jannati amudan min zahab. Siapa yang berjuang mempertahankan bandar tu 40 hari ataupun 40 malam, dia akan dapat satu tiang emas dalam syurga. Yang mana hampirannya daripada ni, dan mana ada yaqutul hamra, akan ada permata warna merah lagi. Memang hadis ni memang palsu, semua rawi pun palsu. Ibnu Majah bagi tahu lah rawi itu, dia tak kata dia sahih tapi dia masukkan. Sehingga Al-Imam Ibnu Jauzi ni satu imam, dia ada tulis kitab, dia panggil Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at ni kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu. Ibnu Jauzi, walaupun kadang-kadang hak tak palsu pun dia masukkan juga, dia pun silap juga. Nampak kata orang ni semua ada silap. Dia kata tak patutlah Ibnu Majah masuk hadis ni, sedangkan dia jelas palsu. Dia kata sedangkan jelas palsu. Walakin ghalabal hawa, ghalabal hawa bil asabiyyati lil watan, lil balad wal watan. Tapi nak buat macam mana, dia kadang-kadang orang ni dia kata hawa nafsu cinta kepada negeri dan tanah air telah mengalahkannya. Pasal dia pun bukan orang Arab. Bila kadang-kadang bila barangkali dia tak bersalah kerana dia bukan kata hadis Nabi, dia bagi sanad. So you check lah sanad tu. Tapi dia orang kata suppose tak payah bubuh lah, dah nampak dah palsu tu kan. Tapi dia masukkan juga dalam kitab dia tu antara yang dikritik. Whatsoever Ibnu Majah ialah kemudian telah masyhur salah satu daripada yang 6. Dia yang the lesser, yang terakhir sekali, the last daripada yang 6 tu, daripada senarai tu, kerana ada hadis-hadis palsu. Saya ingat lebih kurang ada orang tulis banyak. Saya ingat yang sepakat lebih kurang 15 kot palsu. Yang lain ada 12. Dah dia. Boleh tahan lagi kan ni? Ha? Ha? Ada berapa minit? Jangan main. Saya ni sebenarnya baru sampai pukul 3 pagi tadi. Gagah pasal janji lah. Takut dapat tak mengundi. Jadi terpaksa lah. Kakak pilihan raya ni semua kat tunjuk baik lah kan. Jadi sampai terpaksa. Saya pun. Angkat tangan ketika doa khutbah Jumaat yang ketika doa khutbah Jumaat, dia hatta dalam mazhab Syafi'i tak diangkat kerana hadis yang mana sahabat bila tengok orang angkat, dia kata dalam hadis Muslim, An-Nawawi kata ini semua merupakan amalan kita dan mazhab kita, dan juga ulama-ulama hadis juga pegang benda yang sama. Qabbahallahu tilkal yadain maka nafturfa'a fi ahdi Rasulullah ila Allah Ta'ala burukkan tangan tu kerana tak diangkat pada zaman Nabi SAW. Masa doa maknanya tak angkat. Habis tu doa tak angkat, masa tu tak angkat. Bukan kata tak doa, amin, amin, tapi tak angkat. Nabi tak angkat. Maka dengan itu para ulama kata orang bawah juga tidak angkat. Habis tak amin, orang doa pun tak mengangkat. Ada tempat kita angkat. Dia kata mereka ni orang doa tak mengangkat tangan. Kadang-kadang orang ni tu orang tak mengguli je. Ihdinas siratal mustaqim, doa ada. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tempat angkat lah. Tempat angkat.
Wanita yang kematian suami, boleh tak dia keluar untuk pergi keluar daripada rumah? Dia boleh keluar, asalnya kenapa agama adakan bab hidat ini, iaitu bab berkabung ni, dia seperti hatta hadis Maimunah, hadis Ummu Habibah, yang mana dia tak pakai wangi-wangian, dan arba'ata ashhur wa 'ashra, 40 hari, 4 bulan 10 hari. Mana tak tahu bunyi? Kerana agama ni dia nak jaga sum'ah wanita. Sum'ah wanita ni supaya orang tak sangka, oh dia tu tengok suami dia mati syok tak kira tu. Dia supaya tak disangka dia wanita yang tak baik. Maka agama larang dia keluar untuk benda-benda pergi bersolek dan keluar dalam keadaan yang menunjukkan memberikan nilai yang tak baik kepada dia. Arba'ata ashhur wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Tapi jika dia keluar untuk keperluan diri dia dan anak-anak dia, seperti pergi kerja. Kalau dia tak pergi kerja ni, artinya tak ada siapa nak survive makan minuman anak dia dan diri dia. Untuk keperluan yang seperti itu, dia boleh pergi. Mak dia meninggal, dia boleh pergi. Tapi keluar untuk pergi shopping, jom kita pergi shopping, sekejap dah. Dia tak pergi untuk masa itu. Dia tangguhkan. Ada cara terbaik mengubati pesakit yang mengalami sakit-sakit yang dirasakan akibat sihir dan menasihatkan supaya mengelakkan diri. Tak tahulah sihir ni, kalau sihir betul tak apalah. Kadang-kadang masalah pertama, saya tak nafi adanya orang kena sihir. Sebab tu Nabi SAW pun bila dia doa, dia baca apa? Jampi tu, dia sebut tentang sihir tu kan. Allahumma rabbun nas mudhibil ba'si isfi anta syafi la shifaan illa shifau shifau la yughadiru saqama. Tu hak umum. Dalam hadis kan, Allah majurubul Jibril kan. Bismillah ya arqi, dalam jampi Jibril, bismillah ya arqi wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhi wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Minta jauh daripada nafas dan ain yang hasad. Termasuk dalam tu sihir dan juga ain. Cuma kita jangan banyak nak conclusion semuanya terus sihir. Walaupun kadang-kadang ada orang dia terus, saya tengok kadang-kadang dia kena barah. Dia tak kata dia tak check. Dia duk kata sihir, akhirnya merebak sampai stage yang berikutnya. Dan pi pun orang dah habaq sihir. Jadi tengoklah, bukan kata dia sihir ni ada beberapa perkara, antaranya lah. Dia orang yang kena sihir ni dia khayal. Dia akan bermimpi. Dia merepet. Nabi kata dalam hadis, ar-ru'ya min Allah wal hulum min syaitan. Dia daripada syaitan. Dia nampak benda yang sama berulang-ulang. Dan ketakutan ni anjing ke, dia nampak kalajengking ke apa, benda-benda yang menyerupai syaitan. Kalau betul dia ada tanda-tanda tu, dia pergi berubat sihir. Cuma kadang-kadang orang ambil kesempatan tak kena. Saya tak mau dalam kat tajuk ni, kadang-kadang saya takut banyak superstition, khurafat masuk dalam kepala orang kita. Sikit-sikit sihir, sikit-sikit hantu raya. Masalah. Pasal apa duit kita terhilang lah ni? Hantu curi. Dulu suami kadang-kadang atau isteri dia tak apa nak amanah sangat kan. Duit hilang. Dia pun tuduh toyol. Dia kata, mana duit pi ni abang? Toyol ambil Padahal dia antibai. Jadi bolehkah kita membatalkan hibah yang kita bagi hibah? Dia macam ni. Kita kalau belum qabad ni baru bagi lagi. Kata aku nak bagi kat hang kereta, kita tak bagi kat dia. Nak bagi tak qabad lagi, tak boleh batal lah. Tapi kita kalau dah bagi, qabad ni dia telah memiliki, kita dah pindah milik dah pada dia. Tak boleh ambil balik jadi hak dia. Dia kena bagi milik kita. Kalau kita kata aku ni nak bagi rumah ni kat hang, tiba-tiba bilang kata nak apa? Jadi dia lagi tak qabad, tak serah, tak berlaku penyerahan, maka dia masih lagi
Tidak dianggap. Dia membatalkan. Cuma dia mungkin mukhalafah dengan membatalkan janji. Tapi hak tak berpindah lagi. Apa hukum perempuan yang dah meluk Islam, dia menjaga solatnya dan tidak menjaga auratnya? Tuan-tuan, macam ni. Semua kita ni, bukan saya kata boleh tak tutup aurat ni. Sekejap lagi aku balik dengar benda tu. Kita ni semua, kita ni tak perfect. Siapa pun tak perfect. Kita jangan cuba hukum orang suruh perfect. Sedang kita tahu pun tak perfect. Kita terima keuzuran orang. Tak pakai tudung, satu kekurangan. Tapi dia kata, hang ni tak guna, masuk Islam pun tudung tak pakai. Jangan macam tu. Itu satu kekurangan. Tapi tang solat, solat tetap solat. Kita ambil contoh lain. Orang solat, ada tak orang solat mengumpat? Ada tak orang solat kadang suka su'zon kat orang? Ada tak? Ada. Su'zon dengan mengumpat tu lebih besar lagi dosa daripada tak pakai tudung tu. Jadi, sebab itu maka, yang ni satu kekurangan, kita kena baiki dia. Kita suruh dia pakai. Tapi taklah kata, every day kita bagi dia, kita kurangkan hak dia kerana itu. Tak guna masuk Islam, orang lain pakai tudung, dia tak pakai tudung. Sebab kita adil. Di akhirat, Allah timbang kebaikan dan kejahatan. Saya selalu ingat diri saya. Siapa yang kebaikan dia melebihi kejahatan dia, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Berat. Kita pun buat baik, orang lain buat baik. Kemungkinan orang yang pada zahir kita dia tak baik pada sudut tertentu, ditimbang di akhirat dia lebih kerana ada sudut lain yang kita tak tahu. Kemungkinan kita yang nampak orang nampak hebat, tapi bila timbang kurang disebabkan hal yang lain. Cuma kita bila tengok orang tak tutup aurat, kita kata tutup aurat disuruh oleh agama. Tapi kita taklah menilai 100% manusia atas itu semata-mata. Supaya kita adil. Saya jawab yang mana dah jawab dah, saya tak ulang sangatlah. Ni soalan ni. Bolehkah makna perkataan istiwa dipaham sebagai Allah berkuasa? Tak larat nak jawab benda ni. Allah wujud bila makan. Allah wujud bila makan. Yang tu lah dia duk zikir. Yang dia tak tahu ayat tak apa dah makan ni. Tuan-tuan, ketuhanan macam inilah simple. Kau ada yang dah tak kata kita tak mau jawab pula. Dia kata kita kan. Allah Ta'ala pencipta. Allahu khaliqu kulli syait. Allah menciptakan segala-galanya. Tak ada siapa petikai hal tu. Termasuk dalam segala-galanya itu juga segala tempat. So place dicipta oleh Tuhan. Space dicipta oleh Tuhan. Ada dua benda yang paling pelik yang saintis dan juga terutamanya apabila ahli-ahli fizik duk bahas tentang sekarang tentang sejak dulu memikirkan tentang dua perkara, iaitu tentang space and time. Dan kita tengok kan banyak Einstein pada cakap hal ni, dan sekarang ni kita tengok fizik lebih maju dan orang boleh tahu bahawa space dan time ni juga sebenarnya relatif. Kan, dia tak sama antara satu ruang. Time dia tempat lain tak sama dengan time kita di bumi ni. Dan space juga demikian, kan? Okey. Space dan time ni satu benda yang paling ajaib pencipta. Siapa pencipta? Allah. Allah tidak memerlukan space. Tentulah pasal dia yang mencipta space. Oleh kerana arash tu space, maka mereka kata tentulah Allah tidak memerlukan arash. No question. Siapa pun tak kata Allah memerlukan arash. Tapi orang kata Allah mencipta arash. Betul. Tapi Allah mengkhabarkan Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Dia istiwa atas arash. Bagaimana tak tahulah. Layak dengan kebesaran dia. Adakah dia memerlukan arash? Dia tak memerlukan arash. Dia tak boleh. Bila kata macam tu syirik pasal mengaitkan Allah dengan space. Okey, nak tanya dia. Macam mana dengan orang yang kata kemudian Allah mengutuskan Nabi-Nya Muhammad. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Quran.
Mengaitkan Allah kemudian pada bulan selepas itu mengaitkan Allah pada masa. Masa juga ciptaan Tuhan. Kalau tak boleh kaitkan Allah dengan space, tak boleh juga kaitkan Allah dengan time. Kerana itu mengaitkan the essence of God ataupun zat Tuhan dengan makhluk. Tapi kita kata ini adalah semua perbahasan. Kita hanya ikut maksud. Sebab tu para ulama kata Allah lebih tahu dengan maksudnya. Kita tahu perkataan itu saja. Yang hampa nak main berkelai pergi tubuh-tubuhan ahli sunnah lah apa pasal masalah ni, buat pening pasal apa? Ini dah lama, hampa tidak ada siapa. Perbahasan ini kerana nak macam ni lah. Dulu Epicurus timbulkan beberapa persoalan. Ni orang Epicurus timbul soalan. Boleh faham ni tuan? Berapa soalan tentang ni atheist lah dia timbul. Lagi budak-budak atheist dengar habis saya cerita. Dia kata Allah ni mencipta segala-galanya. Ni satu fakta. Epicurus lawan 2000 tahun sebelum daripada Masihi. Sebelum daripada Masihi. So sebelum Islam semua Kristian semua terpaksa facing ada apa nama challenge daripada Epicurus ni. Tuhan ni the absolute creator, dia pencipta mutlak, tak ada pencipta. Tuhan ni absolute baik, tak buruk. Tuhan mutlak baik di sisi agama. Mana Tuhan tak boleh jahat. Kejahatan berlaku. So tiga perkara ni dilihat bertentangan. Kata dia, kalaulah sekiranya Tuhan itu tidak mencipta kejahatan, maka dia menafikan Tuhan pencipta yang mutlak segala-galanya. Tapi jika sekiranya Tuhan itu menciptakan kejahatan, dia menafikan pula Tuhan itu kebaikan yang mutlak. Faham tak? Macam mana tuan-tuan jawab? Balik letih kan tu lah. Epicurus kata, ini filosofi. Epicurus kata, Tuhan di sisi agama sangat berkuasa dan berkehendak dan berkuasa. Kejahatan berlaku. Pada kejahatan yang berlaku, jika Tuhan itu baik dan berkuasa. Jika kejahatan itu berlaku tu, kita tengok misalnya, kata tengok orang kena zalim. Orang kena zalim. Kita tengok kesian nak tolong Epicurus kata, kenapa Tuhan tak tolong? Kalau Tuhan itu berkemampuan, tapi dia tak mau tolong, dia bukan Tuhan yang baik. Kalau sekiranya dia itu berkemampuan dan dia nak mau tolong, tentu kejahatan itu tak berlaku. Kan? Tapi kalau sekiranya dia tak sukakan kejahatan, tapi dia tak mampu nak tolong, dia tak layak jadi Tuhan. Faham tak? Ni jawapan ni kuliah akan petang aku jawab. So ini adalah soal bagaimana, kesimpulan, bagaimana manusia melihat perbuatan Tuhan dengan cara dia fikir dengan apa yang ditakrifkan sebagai baik dan buruk. Perbuatan mati baik atau buruk? Mati, ramai orang nak mati baik. Tapi mati mungkin dianggap buruk. Depends on macam mana hal itu berlaku. Tuhan menciptakan kematian. Untuk elok hal itu, timbulnya mazhab Qadariyah. Dia kata jahat bukan Tuhan cipta. Jahat berlaku sendiri. Tuhan hanya cipta baik. Mazhab Sunni sesatkan pula Qadariyah tu. Dia kata habis tu ada benda yang Tuhan tak cipta. Dia kata kalau kita kata Tuhan cipta, nanti kita akan stuck dengan Epicurus. So Sunni datang. Dulu orang tak bahas benda ni. Apabila keluar buku macam-macam sekarang tentang Tuhan dan etis berkembang, buku bahan-bahan ini muncul semula. Ini kena ada satu perbahasan. Bagaimana kita melihat kepada sesuatu subjek. Adakah daripada kacamata kita atau pada sudut alam ni. Budak yang sakit kena injek tu, dia kata doktor jahat. Dia tak? Kan?
Tapi kita bawa pergi doktor, dia kata mak jahat buat pergi kat doktor suruh cucuk saya. Dan doktor jahat. Tapi kita kata itu untuk kebaikan. So bagaimana kita melihat hal ini? Dan ini perlukan satu banyaklah, biar tuan-tuan balik fikir dulu. Benarkah wanita tidak dibenarkan tunai haji jika tidak ada mahram? Yang ni saya jawab banyak kali lah. Beginilah simpel. Ada hadis larangan bermusafir tanpa mahram. La tusafirul mar'ah illa bi mahramiha. Wanita tak boleh musafir dengan melainkan mahram. Mazhab Syafi'i secara umumnya melihat kaitan mahram itu ialah kaitan dengan dengan keselamatan wanita. Jika dia boleh selamat walaupun tanpa mahram seperti wanita lain yang ramai bersama dengannya, maka dianggap dia boleh bermusafir. Siapa? Mungkin dia tak pergi dengan mahram tapi dia pergi dengan 20 orang wanita. Semua boleh protect dah, boleh jaga dah. So keadaan selamat, perjalanan selamat, maka dia boleh bermusafir dalam keadaan mungkin. Wallahu ta'ala alam. Saya minta tuan-tuan tunggu sekejap kerana saya nak minta mana pejabat saya tu? Ustaz Khidir. Tuan-tuan sekejap, boleh tunggu sekejap? Kan? Untuk launching perkampungan sunnah di Perlis nanti. Tuan-tuan, siapa pernah pergi perkampungan sunnah sini? Dia tak ramai, 4 orang kan? So Ustaz Khidir mungkin boleh ni sekejap masa perkampungan sunnah, dan insya-Allah bagi taklimat sikit, dan kemudian sekejap tuan-tuan. Dan kemudian kita akan bagi bahan-bahan yang berkaitan. Silakan.